Muslimin dan muslimat, umat Rasulullah yang disayangi sekalian. Kita masih lagi menggunakan kitab 65 gambaran kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karangan Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha hafizahullah rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Kita sampai pada sahabat yang keempat sebenarnya, yang bernama Sayyidina Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Sahabat Nabi yang nama Abdullah ramai. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Jahash, ada Abdullah ibn Ummi Maktum, dan berbelas lagi sahabat Nabi yang nama Abdullah. Yang paling kita kenal Abdullah ibn Abbas. Itu antara yang paling masyhur lah. Kalau sebut Abdullah ibn Hudzafah kita tak kenal, tetapi beliau sangat hebat. Ini adalah siri kedua kepada kisah Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Tuan-tuan, dengan mendengar kisah para sahabat yang hebat ini, dia memberi kesan kepada kita untuk kita mengambil i'tibar, kemudian kita menjadi rasa kuat untuk menjadikan mereka ini teladan dan qudwah kita selain daripada Rasulullah yang paling utama. Para sahabat ini adalah keluaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan mereka seperti jalannya Rasul. Ucap mereka seperti ucapnya Rasul. Dakwah mereka seperti dakwahnya Rasul. Makan mereka seperti mana makannya Rasulullah. Ibadat mereka seperti mana ibadatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, antara kemahiran beliau adalah beliau mahir dalam urusan diplomasi. Berjumpa dengan maharaja besar dunia. Tahun ke-6 Hijrah, Nabi bagi dia ni jadi wakil kerajaan Madinah, pergi berjumpa dengan Maharaja Parsi. Adapun pada tahun 19 Hijrah, lepas Nabi dah wafat, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar memilih Sayyidina Abdullah bin Hudzafah dengan kemahiran Abdullah, kepakaran beliau untuk berjumpa dengan Maharaja Rom, Qaisar. Gelaran kepada Maharaja nombor 1 Rom, Qaisar, sekian, baru bubuh nama dia. Qaisar tu gelaran. Jadi ini tugas yang berat. Ketika itu berlaku peperangan di antara tentera Islam dan Rom. Tuan-tuan bayangkan tentera Islam Madinah yang baru berusia 20 tahun. 10, 20 ketika itu 30 tahun. Tentera Madinah, kerajaan Madinah waktu itu berusia 30 tahun. Masih sangat muda. Masih sangat awal. Berusia kerajaan Madinah ketika itu 30 tahun, tetapi sudah berperang dengan kerajaan Rom. Sayyidina Umar hantar tentera Islam yang terdiri pada sahabat-sahabat kanan dan juga tabi'in. Akhirnya, di hujung peperangan, sebahagian daripada tentera Islam, bukan separuh, bukan setengah, sebahagian ditawan oleh kerajaan Rom, oleh tentera Rom. Antara yang ditawan adalah Sayyidina Abdullah ibn Hudzafah. Ini cerita dia bukan Sayyidina Abdullah menjadi diplomat berjumpa dengan Rom, tetapi kali ini beliau antara tawanan yang menjadi tawanan, beliau antara yang jadi tawanan, dan kerajaan Maharaja Rom, Qaisar, bila tahu kata ada tentera Islam yang ditawan, dia pun dengar kata tentera Islam ni tak takut mati, sangat mengagungkan Nabi mereka, mereka menyembah Tuhan yang satu, iaitulah Allah, mereka mengerjakan haji di Makkah. Dia dengar ni, dia kata panggil seorang, buat mai seorang. Ambil seorang buat mai. Dan ketika panglima tentera Rom pilih tadi, dia pilih Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Orang kata bukan pilihan tu berdasarkan apa-apa, pilih Sayyidina Abdullah ibn Hudzafah, sahabat Nabi yang anak-anak kita tak kenal hari ini.
Tapi kalau tuan-tuan dengar episod 1, Masya Allah hebat Sayyidina Abdullah bin Hudzafah yang juga dipilih oleh Rasulullah. Maksudnya lelaki yang hebat, pemuda yang hebat. Selepas 20 tahun, dia ditawan dalam peperangan dengan kerajaan Rom, dan panglima Rom ketika itu memilih Abdullah bin Hudzafah untuk dibawa menghadap kepada Maharaja Rom. Bila panglima bawa mai, Sayyidina Abdullah pun berjalan. Dia pun mai bisik. Dia pun kata, wahai tuanku, yang ni antara orang kanan Muhammad, pemimpin tertinggi kerajaan Islam dulu. Maka Maharaja Rom pun panggil mai duduk di depan. Dia kata, wahai fulan, ada penterjemah. Mau tak kalau kamu keluar daripada Islam, peluk agama Kristian, aku bebaskan kamu. Sebab tuan-tuan, tawanan ni sama ada mati ataupun tersiksa, dua aja. Mati confirm dah selalunya mati. Yang kedua tersiksa, cacat. Maharaja Rom Kaisar, dia kata, tanya dia, mau tak kalau aku bebaskan kamu tapi kamu masuk Kristian, kamu keluar Islam? Sayyidina Abdullah pun dengar. Dia pun kata, jauh sekali untuk aku keluar daripada Islam dan memeluk agama Kristian. Tidak sekali-kali. Aku sanggup untuk tidak dibebaskan, kata Abdullah. Tuan-tuan, menolak tawaran tu maksudnya sanggup untuk tidak dibebaskan, maksudnya mati. Itu je. Maka Maharaja Kaisar ni, bila dia dengar, dia renung lama kepada Abdullah. Dia kata, Abdullah, kawan ni duk terjemah, wahai Abdullah, boleh tak kalau kita berdua kita tadbir kerajaan ini menjadi kuat, kamu pegang separuh portfolio penting, aku pegang separuh, tapi dengan syarat kamu peluklah agama Kristian, wahai Abdullah. Kali ni dia serius, dia minta tu. Maka jawab Abdullah ibn Hudzafah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan tengok, satu orang sahabat yang kita bukan sahabat yang masyhur pun. Sahabat ni jawab, dia kata, wahai Maharaja Kaisar, law anfaqta li jami'a ma tamlik wa jami'a ma malakathu al-Arab ala an akhruja min hadha ad-din tarfata 'ainin falan aquma bidzalik falan af'ala bidzalik. Wahai Maharaja Kaisar, sekiranya kamu kurniakan kepadaku seluruh kekuasaan kamu, bukan separuh, tadi dia nak bagi setengah. Kamu bagi seluruh kerajaan kamu, kemudian kamu tawan semua raja Arab, kamu bagi semua kerajaan-kerajaan Arab untuk aku keluar daripada Islam satu saat. Dia sebut torfata ain ni sekadar setempoh sekerdip mata. Maksudnya satu saat. Saya terjemah satu saat lah, torfata ain ni. Wahai tuanku, seandainya kamu serahkan seluruh kerajaan kamu dan seluruh kerajaan negara-negara Arab untuk aku keluar Islam satu saat, nescaya aku tak akan keluar daripada Islam satu saat. Tuan-tuan, ni sahabat ajak. Nilai dunia ni tera mana. Orang hari ni nyawa tak tinggal berapa hari, berebut-rebut nak dengan jawatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia ingat benda tu kemuliaan dia dunia akhirat. Raja jadi marah waktu tu, Maharaja Kaisar, dia ni memang bengis. Dia kata bunuh dia ni. Dia arahkan tentera bunuh. Dia ikat dia di kayu salib. Bukan sebab Kristian, sebab dia ikat tangan macam tu, sebab nak ikat tangan. Ikatkan dia di satu kayu yang dibuat cabang macam tu. Sebab tu dia panggil yuslabu. Dia disalib. Disalib ni bukan dia dikristiankan, diikat di kayu yang berbentuk macam tu. Sebab tangan dia dideparkan, diikat. Maka Sayyidina Abdullah diikat. Raja ni bisik dekat pemanah ni. Dia kata, kamu panah
dekat tangan dia. Betul-betul dekat tangan dia. Dia ni pun tarik panah. Maksudnya Abdullah tak tahu apa ni. Sayyidina Abdullah ingat yang tu tak akhirlah hidup dia. Lalu dilepaskan anak panah, kena dekat dengan tangan. Raja ni tanya, macam mana? Mau tak keluar Islam? Peluk agama Kristian, kamu akan dimuliakan. Dia kata tidak sekali-kali. Raja tu kata, panah dekat dengan kepala kali ni. Pemanah di raja cekak lah tuan-tuan, jangan kita panah. No? Maka pemanah tu dia tarik betul-betul dekat dengan kepala. Sini aja, dekat sini ataupun sini, dekat. Raja Kaisar tanya, mau keluar lepas ni, mau keluar Islam, peluk agama Kristian, kamu akan dimuliakan. Dia kata takkan. Raja tu kata, buat keluar satu periuk besar. Antara jenis penyiksaan raja terdahulu ialah dikeluarkan satu periuk. Periuk ni boleh muatkan 5 orang, 6 orang dalam tu. Diisi dengan minyak lalu dibakar. Minyak menggelegak dalam periuk gergasi tadi, minyak menggelegak. Maharaja Kaisar kata, pergi ambil satu tawanan. Subhanallah. Pergi ambil satu tawanan, baling masuk dalam minyak menggelegak ni. Tentera pun pergi ambil tawanan Islam tadi, seorang baling masuk. Berkecai berai daging tawanan tadi di dalam periuk minyak yang menggelegak tadi ni. Maka raja tanya, macam mana? Nak keluar pada Islam, peluk agama Kristian, aku akan muliakan. Dia kata takkan. Aku tak akan keluar daripada agama ni. Sekali-kali tak akan keluar dari agama ni. Berani, tak teringin dengan dunia, tak kejar dunia, tak sujud dengan pangkat seperti mana yang orang hari ni kejar, macam orang gila, sampai menyusah orang lain, punya duk berebut jawatan, sebahagian pemimpin politik hari ni, sampai tak peduli dengan kesusahan rakyat sebagainya. Kita tengah tak stabil ekonomi, tak stabil kesihatan, siang malam duk bincang, mesyuarat, berebut nak angkat diri sendiri. Pemimpin macam ni nak buat naik, tu jadi tuan-tuan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila raja tadi tunjuk, dia tarik betul orang, tauk dalam tu. Dia kata kepada Abdullah, wahai Abdullah, macam mana? Abdullah kata, aku takkan keluar daripada Islam walaupun satu saat. Raja pun bangun, raja pun pi, raja kata, lempak dia. Maksudnya habis. Raja bangun, habis dah majlis tu, raja kata, lempar dia, campak dia. Campak. Mereka pun buka tali dia, Sayyidina Abdullah tadi. Mereka pun bawa, heret tangan kanan, tangan kiri dia. Waktu tu Sayyidina Abdullah mengalirkan air mata turun ni. Tu air mata laju. Bila dekat dengan periuk, nak baling dah dalam minyak yang menggelegak tadi, Sayyidina Abdullah yang mengalir air mata laju tadi ni, mereka pun menjerit, tuanku, dia teriak, dia menangis. Bakar rajul, bakar ar-rajulu. Bakar ni menangis. Tuanku, dia dah teriak dah. Raja patah balik, seronok. Sayyidina Allah tak kata apa. Mereka pun heret dia, bawa pergi ke depan raja. Tadi aku dah bagi banyak kali peluang. Hang jual mahal. Ni terjemahan saya lah, tuan-tuan. Nak bagi cerita ni jadi hidup lah. Kan? Tapi benda tu disebut. Maksudnya aku dah tawarkan kepada kamu beberapa kali. Tak biarlah cakap macam tu kan. Tadi aku dah bagi banyak kali peluang, hang jual mahal, kali ni baru hang nak teriak. Maka jawab Abdullah, aku bukan teriak untuk keluar, sebab aku mati. Dia kata, celaka hang, pasal apa hang teriak? Aku menangis kerana Allah Tuhan kami hanya memberikan satu nyawa kepada aku, untuk aku korbankan kepada Allah dan Rasulnya, untuk aku menyatakan kepada Allah kesediaan aku berkorban untuk agama ni. Aku boleh korban sekali je. Sebab itu aku menangis. Sebab aku tak boleh korban banyak kali. Seandainya Allah memberikan nyawa kepada aku sebanyak bulu yang ada di tubuh badanku. Tuan-tuan, bulu yang ada di tubuh, nyawa. Seandainya Allah memberikan nyawa sebanyak bulu yang ada pada tubuh aku, nescaya aku akan guna setiap nyawa itu untuk dicampakkan ke dalam periuk ni.
Tercengang raja tu. Dia ingat menangis tu sebab takut nak kena campak. Rupanya menangis sebab tak cukup nyawa, sebab nyawa satu aja. Pelik dia dengan kehebatan iman orang Islam. Cerita ni jadi dongeng zaman ini, dia jadi cerita dongeng zaman ini 2021 yang bercakap dan kita semua tak mampu buat untuk mencapai. Tetapi bila dengar kisah ni, kita berasa kita kecil sangat, kita berasa kita ni jauh dengan Allah. Maka kita akan semangat untuk berusaha dekat dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Akhirnya raja ni pun dia dah putus asa, dia kata macam ni lah. Hang cium kepala aku depan semua rakyat ni, aku bebaskan kamu. Kata Sayyidina Abdullah, aku dan semua tawanan Islam kamu bebaskan. Raja kata, ya, hang cium kepala aku bebaskan semua tawanan Islam dan kamu. Sayyidina Abdullah dia pun renung. Di sini fiqh. Benda ni kehinaan tak? Menggadaikan Islam tak? Di sini Sayyidina Abdullah dia waktu ni dia berkira-kira hukum fiqh. Apa hukum dia? Maksudnya dengan akidah dia. Adakah terjejas akidah Sayyidina Abdullah cium kepala si fasik ni? Dengan menyelamatkan nyawa dia, iman dia dan semua tawanan, dia pun, Abdullah pun fikir tak ada apa-apa. Hanya cium saja, tak ada apa-apa. Nah, bukan menyerah kalah, bukan erti menyerah kalah, tak ada apa. Maka dia pun cium kepala Maharaja Qaisar. Maharaja Qaisar tunaikan janji dia. Dia pun kata, lepaskan Abdullah dan pemuda-pemuda hebat yang kita tawan ni, lepaskan semua. Lalu dihimpunkan semua tawanan Islam, dibebaskan kerana keberanian, iman, pengorbanan, keyakinan, kebersihan, ketulusan, baik sangka dengan Allah, berkorban untuk Allah dan Rasul yang dipamerkan oleh Sayyidina Abdullah. Maka Sayyidina Abdullah waktu itu membawa balik ke semua tawanan itu, sahabat-sahabat beliau balik ke Madinah Al-Munawwarah. Bila sampai ke Madinah, orang pakat cerita apa yang Abdullah ni buat. Sayyidina Umar ketika itu Amirul Mukminin, dia pun pergi kat Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Dia kata menjadi hak ke atas setiap orang Islam untuk mencium kepala Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Moga kisah-kisah macam ni tuan, kisah-kisah orang-orang dulu yang ditarbiah oleh Rasulullah dapat menguatkan kita jadi pedoman, jadi petunjuk. Oh, kita kena buat macam ni juga, supaya kita juga masuk syurga seperti mana mereka masuk syurga nanti insya-Allah. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.